Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita bersama dalam pelajaran sirah bersama dengan Ustazah Aina. Baik, kita akan sambung dalam tajuk Perang Badar tahun 5 bagi pada tahun ini. Semoga kita dapat belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Secara tak sedar, kita telah sampai ke unit kedua, iaitu Perang Badar. Murid-murid ingat lagi kan peristiwa hijrah masa Darjah 3 dengan Darjah 4 tu, ya? Nabi Muhammad bersama orang-orang Mekah meninggalkan kota Mekah dengan sehelai sepinggang tanpa harta benda. Ya, sebab apa? Sebab tentera kafir Quraisy telah merampas segala harta benda. Dari situlah bermulanya antara sebab-sebab berlakunya Perang Badar. Mari kita lihat sama-sama, ya. Bilakah tarikh berlakunya Perang Badar? Perang Badar adalah perang yang pertama berlaku dalam sejarah Islam, ya. Baik, kita tengok Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. 17 Ramadan ni jatuh pada hari Jumaat, ya. Peperangan Badar berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Bandar Madinah dan Mekah. Lembah tersebut dikenali dengan Badar. Itulah sebab perang ini dinamakan Perang Badar. Baik, kita tengok sebab berlakunya Perang Badar. Pertama, untuk melemahkan ekonomi musuh yang bertujuan menghancurkan Islam. Ya, yang kedua, bagi menggantikan harta orang Islam yang dirampas. Ini peristiwa yang tadi Ustazah ceritakan mula-mula, ya. Yang ketiga, dapat mengembangkan Islam. Bila harta Islam yang dahulu dapat dirampas, jadi Islam dapat berkembang dengan lebih baik. Kita lihat pula bilangan tentera yang terlibat sama ada Islam ataupun kafir. Kita lihat tentera Islam, ya. Tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad sendiri, iaitu 313 tentera Islam. Terdiri daripada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar siapa? Kaum Ansar adalah penduduk asal Madinah dan kaum Muhajirin ialah orang yang bersama berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah. Kita lihat pula kafir Quraisy, berapakah jumlah tenteranya, ya? Pihak kafir Quraisy pula seramai 1,000 orang tentera. Tu ramai, ya, yang diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham. Kita tengok pula peta lokasi peperangan Badar itu tadi, ya. Lembah Badar terletak di antara Mekah dan Madinah. Pada zaman dahulu, peperangan dimulakan dengan tentera Islam dan kafir Quraisy berperang, ataupun sebelum berperang tu mereka mengeluarkan panglima-panglima mereka yang hebat. Begitu jugalah Islam mengeluarkan 3 panglimanya yang hebat. Ya, begitu juga dengan kafir pun mengeluarkan 3 panglimanya yang hebat. Apabila mereka dah berlawan tu, semua tentera Quraisy telah kalah. Bila dah kalah, barulah bermula peperangan yang sebenar antara Islam dengan kafir Quraisy tadi. Baik, kita tengok, ya, daripada tentera Islam. Ubaidah bin Al-Haris melawan Utbah bin Rabi'ah.
Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib melawan Syaibah bin Rabi'ah dan juga Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Di akhirnya semua tentera kafir Quraisy telah dikalahkan oleh panglima Islam. Selepas itu bermulalah peperangan antara tentera Islam dan kafir Quraisy. Ketika perang berlangsung ataupun berlaku, Allah telah menghantar malaikat untuk membantu tentera Islam menghancurkan musyrikin. Akhirnya, tentera Islam mencapai kemenangan yang besar. Kita lihat bilangan tentera yang terbunuh. Seramai 70 orang tentera musyrikin ataupun Quraisy terbunuh, termasuk ketua mereka iaitu Abu Jahal bin Hisham. Manakala 70 orang lagi menjadi tawanan ataupun ditangkap. Manakala tentera Islam yang mati syahid seramai 14 orang, termasuklah Ubaidah bin Al-Haris. Siapa Ubaidah bin Al-Haris? Ubaidah yang melawan, panglima yang melawan Utbah bin Rabi'ah pada permulaan sebelum perang tadi. Keputusan daripada peperangan Badar itu 14 Islam yang syahid tadi, ya. Kemudian harta rampasan perang tu dibahagikan kepada kaum muslimin. Manakala tawanan musyrikin dikenakan bayaran wang tebusan mengikut kadar kemampuan masing-masing, dan bagi yang tidak berkemampuan dikenakan mengajar, membaca dan menulis kepada kanak-kanak Islam. Itulah ya bijaknya Nabi Muhammad memanfaatkan kepandaian yang ada dalam orang musyrikin. Dengan kemenangan yang besar itu, Rasulullah bersama para sahabat pulang dengan gembira dan penuh rasa syukur dengan bantuan yang Allah berikan tadi. Apa bantuan Allah? Iaitu bantuan berupa malaikat yang datang menolong dalam peperangan. Kita lihat pula kesan daripada peperangan, ya. Yang pertama, kemenangan tentera Islam dalam perang Badar menjadikan kedudukan negara Islam semakin bertambah kuat dan mantap. Orang yang memeluk Islam di Madinah juga semakin bertambah ramai. Yang kedua, orang-orang Quraisy Mekah meratapi kekalahan dan kematian kaum keluarga mereka dalam peperangan tersebut. Dan yang ketiga, kaum musyrikin Mekah tidak puas hati dengan kekalahan mereka dan menaruh dendam untuk menuntut bela. Perasaan dendam mereka inilah punca berlakunya peperangan. Daripada kisah peperangan Badar, kita dapat pengajarannya, ya. Yang pertama, orang Islam wajib mempertahankan kesucian Islam dari ancaman musuh. Rasulullah dan sahabat berani berjuang kerana yakin dengan kebenaran Islam walaupun bilangan tentera musuh jauh lebih ramai. Berapa tadi? Islam 313 dan kafir 1000 orang tentera. Pengajaran yang ketiga, sentiasa mematuhi arahan ketua dalam setiap organisasi. Contohnya sekarang lah, ya, kalau dalam negara kita wajib taat kepada pemimpin kita. Seterusnya dalam keluarga ada pemimpin iaitu ibu ayah, dan dalam kampung ada ketua kampung dan seterusnya. Daripada pengajaran-pengajaran tersebut, kita cuba ingat balik apa yang kita belajar dalam tajuk yang lepas, iaitu jihad. Di antaranya jihad melawan orang kafir, ya. Jadi kita di sinilah terbuktinya bahawa orang-orang Islam berjihad melawan orang kafir demi menjaga kesucian agama Islam. Saya harap semua dapat ingat apa yang telah diterangkan daripada mula tadi, dan seterusnya murid-murid dapat menjawab yang latihan yang akan saya berikan sebentar lagi, ya.
Baik, Ustazah beri latihan sirah. Murid-murid boleh jawab dalam buku latihan ataupun buku tulis ya. Lihat aktiviti soalannya, jawab semua soalan ini dalam buku latihan. Ada 3 soalan sahaja ya. Di manakah letaknya Badar? Tu yang pertama. Yang kedua, apakah tujuan Rasulullah SAW menyerang rombongan pedagang musyrikin ataupun Quraisy tadi ya. Dan yang ketiga, berapakah bilangan tentera musyrikin dan tentera Islam yang terbunuh dalam peperangan tersebut? Soalannya cuma 3, insya-Allah murid-murid semua dapat jawab ya. Siapa yang dapat mengikuti penerangan dari awal tadi mesti dapat jawab. Bila dah jawab dalam buku tulis, boleh respon dalam grup kelas masing-masing. InsyaAllah nanti guru kelas masing-masing akan memberikan jawapannya kalau yang salah dan memberi pujian ataupun sokongan semangat jika yang betul. Tahniah ya. Jadi itu saja penerangan tajuk Perang Badar dari Ustazah. Semoga apabila kita berjumpa nanti dalam tajuk peperangan lagi yang lain, kita ataupun kamu semua, kita semua akan berada dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Terima kasih kepada semua murid yang telah mengikuti pengajaran daripada awal. Jumpa lagi. Semoga kita dapat belajar secara bersemuka, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.